Bertemu kembali. Menjelang pilihan raya negeri di 6 buah negeri melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan, Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di bawah Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan menghadapi saingan sengit daripada Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan bagi majlis PRN 6 buah negeri yang dijangka akan berlangsung pada penghujung bulan Julai ini, kita bersama dengan penganalisis politik Datuk An Bumani Balan. Selamat petang, Datuk. Boleh dengar suara saya, Datuk? Selamat petang, Dini. Apa khabar? Baik, terima kasih, Datuk, atas kesudian untuk bersama dengan Beriti Bernama pada petang ini. Datuk, kita terus kepada persoalan pertama. Kebanyakan negeri yang terlibat dalam PRN nanti dikabarkan sudah pun dengan rasminya membubarkan DUN masing-masing. Dan soalan saya pertama, Datuk, bagaimana Datuk melihat strategi parti-parti politik di negeri-negeri terlibat buat masa ini? Adakah sudah ada parti-parti bersifat attacking ataupun bersifat defensif, dan bagaimana Datuk melihat situasi PRN ini nanti? Seperti mana Dini memberikan satu mukadimah tadi, pertarungan kali ini memang sengit. Kerana kita nampak kali ini pertandingan ini melibatkan satu percaturan untuk rampasan kuasa. Kita nampak saya gunakan istilah rampasan kuasa kerana sejak PRU yang ke-14, kita tidak ada kestabilan politik. Masing-masing terlalu gairah mahu merebut kuasa. Itu yang menyebabkan kita terpaksa menjalankan pilihan raya 6 buah negeri ini secara berasing kali ini. Kalau tidak, kita biasa dengan PRU, dengan Parlimen, dengan duit Dewan Undang Negeri. So, kali ini kita terpaksa, rakyat Malaysia terpaksa menanggung satu lagi tanggungjawab untuk memilih wakil di Dewan Undangan Negeri mereka untuk 6 buah negeri. So ini semua berlaku kerana kita tidak ada kestabilan politik. Itulah yang jadi masalah sekarang. So apa yang berlaku selepas PRU yang ke-15 dalam tempoh 8 bulan ini, kita nampak semua parti-parti politik khususnya dari segi Pakatan Harapan BN dan juga dari segi blok pembangkang iaitu Perikatan Nasional masing-masing sedang merangka strategi masing-masing. Tetapi yang penting ialah attacking, seperti kata yang Dini tadi, attacking mood atau serangan ini sedang bertubi-tubi dilakukan antara satu sama lain. Tetapi yang perlu dilihat oleh para pengundi ialah apakah serangan-serangan seperti ini akan memberikan manfaat untuk negara kita. Yang penting ialah apabila kita bercakap mengenai kestabilan politik, perlu ada kestabilan ini di setiap sektor, iaitu setiap sektor ekonomi dan juga sektor-sektor lain. Sekiranya kita tidak dapat memantau serangan-serangan ini dan membiarkannya bermaharajalela, sudah tentunya ini tidak baik untuk masa depan negara. Baik, Datuk, kalau kita lihat isu berkaitan tentang sensitiviti melibatkan 3R telah pun diberi pengatan oleh kerajaan supaya parti politik tidak menyentuh mana-mana isu ini, iaitu melibatkan tentang agama, raja dan juga kaum. Dalam situasi ini, bagaimana Datuk melihat dan bagaimana pula semua pihak perlu memberi perhatian kepada perkara ini supaya tidak digunakan sebagai modal politik? Ya, 3R ini memang satu pendekatan yang cukup terbaik pada masa kita ini. Tapi cuma bagaimana kita nak mempraktikkan pendekatan 3R ini. Jangan kita hanya membuat kenyataan mata-mata tetapi kita tidak ada peraturan, penjelasan dan juga penyelarasan yang secara tersusun dan terancang. Itu yang penting. Kita juga tidak bolehkan menggunakan pendekatan 3R ini untuk menakut-nakutkan rakyat. Perlu diingat, kerajaan tidak menyekat ataupun tidak menakut-nakutkan rakyat Malaysia untuk memberikan pandangan mereka. Mereka ada kebebasan. Kita nampak di sosial media, pandangan-pandangan mereka berterbangan. Tapi apa yang perlu dilakukan ialah pendekatan 3R ini perlu dijelaskan. Pemantauan perlu diadakan. So, macam mana kita nak lakukan benda ini? Cuma pemimpin-pemimpin parti politik inilah yang perlu mengambil pendekatan ini untuk memperjelaskan kepada rakyat apakah peranan mereka. Janganlah mereka pakai pendekatan ini untuk menggunakan untuk kepentingan politik masing-masing. Itu memang salah. Itu yang perlu dijelaskan. Tanggungjawab pada pengguna media sosial juga memang ada. So, saya harap semua pemimpin parti politik ini dapat menggunakan peluang berkempen secara sihat. Kerana yang penting ialah masa depan negara. Kita tidak mahu apabila komen-komen yang bersensitif ini berterbangan tidak baik untuk masa depan negara. Dan para pelabur juga akan tidak melabur di negara kita. Yang penting ialah ketenteraman ekonomi ini perlu dijamin antara satu sama lain dan saya harap semua parti politik, tak kiralah dari segi kerajaan atau pembangkang, mereka perlu membuat satu kata putus yang sepakat untuk menjayakan misi ini.
Okey, baik Datuk. Dalam konteks ini juga, PRN dilihat sebagai satu keputusan ataupun pilihan raya yang amat penting buat kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persoalan saya, boleh ataupun tidak kita melihat keputusan PRN 6 negeri nanti dilihat sebagai sebuah reaksi oleh rakyat kepada kerajaan perpaduan ini dan mengapa ia sangat penting bagi kepimpinan ataupun kepimpinan utama di peringkat persekutuan? Jadi ini yang kita perlu ingat, yang kita faham sekarang ialah perpaduan ini wujud untuk kestabilan politik. Saya gunakan istilah perpaduan politik untuk kestabilan politik. So kita nampak selepas PRU yang ke-15, kita dah wujudkan kerajaan perpaduan antara parti-parti campuran yang dulu bermusuh, sekarang kita berkawan untuk demi masa depan negara. Itu satu faktor. Dan faktor yang kedua ialah parti-parti blok pembangkang nasional. Dan pada masa sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diberikan mandat kepercayaan tanggungjawab yang cukup besar. Kita tahu apa yang berlaku selepas PRU yang ke-14, 3 kerajaan bertukar, 3 Perdana Menteri bertukar, banyak isu. So macam mana kita nak menangani isu seperti itu? Adakah kita nak perlukan seorang Perdana Menteri dalam tempoh sementara? Itu memang bukan jawapannya. Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia ialah mereka perlu menilai, memerhatikan dan juga memerhatikan apa yang sedang berlaku di Malaysia pada ketika ini. Kita tidak mempunyai masa untuk melihat ke belakang. Kita perlu mara ke depan. Justru itulah saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim baru diangkat sebagai Perdana Menteri. So tanggungjawab dan juga bukan tanggungjawab kecil tau. Dia dalam tempoh masa 8 bulan ini beliau telah melaksanakan yang terbaik. So bagi saya apa yang perlu diberikan ialah masa yang cukupnya. Beliau bukan ahli silap mata atau Superman. So beliau perlu diberikan masa yang sesuai atau tempoh 5 tahun untuk memberikan tanggungjawab beliau untuk melaksanakan apa yang perlu dilakukan untuk rakyat Malaysia, negara Malaysia dan juga semua sektor yang perlu beliau tengok. So dalam masa yang suntuk ini memang bagi saya, pendapat saya ialah jangan gunakan PRN ini sebagai satu petunjuk atau penanda aras kerana yang perlu dilakukan oleh banyak kerja perlu dilakukan. So bagi saya mungkin pembacaan politik itu akan ditafsirkan dalam macam-macam sudut. Tapi bagi saya yang penting ialah Datuk Seri Anwar telah diberikan mandat dan saya harap semua barisan kepimpinan kabinetnya dapat memainkan peranan masing-masing untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Itu yang penting sekarang. Baik, kita menyentuh berkaitan tentang Perdana Menteri dan kalau saya melihat bagaimana situasi semasa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara dalam tempoh 8 bulan ini, banyak penekanan telah pun dilakukan khususnya isu integriti, soal penambahbaikan sistem pemerintahan awam dan banyak lagi. Malah beliau juga dilihat sering mengadakan pertemuan dengan pelbagai pihak khususnya pelajar IPT. Dalam konteks ini, bagaimana Datuk melihat pencapaian Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam tempoh kurang daripada 8 bulan ini, juga adakah prestasi 8 bulan ini mampu memberi kesan kepada pola pengundian di peringkat negeri-negeri yang akan terlibat dalam PRN nanti? Ya, kita nampak beliau melakukan engagement ataupun dengan semua pihak-pihak yang perlu dilakukan. So bukan dari segi pelajar, peniaga, politician, rakyat Malaysia. So pendekatan ini memang untuk merakyatkan Malaysia. Itu yang penting. So dalam segi ini kita nampak Datuk Seri Anwar telah mengambil pendekatan yang cukup tegas untuk membentras rasuah. Beliau tidak menunggu untuk masih lama. Memang beliau telah berkata berkali pembersihan perlu dilakukan. Itu yang beliau tengah lakukan sekarang dan beliau telah diberikan ramai rakyat Malaysia juga telah memberikan sokongan untuk membentras rasuah ini kerana rasuah ini memang bermerajalela di Malaysia sejak beberapa tahun lalu. So yang penting sekarang ialah beliau sedang melakukan yang terbaik untuk negara mereka. So kita nampak dari segi itu memang beliau telah mengutarakan janjinya untuk mendahulukan integriti untuk Malaysia. Itu yang penting. Yang kedua kita nampak dari segi election ni, PRN ni, sudah tentu ada pihak yang cuba menggunakan isu-isu tertentu untuk mengacau ataupun memutarbalikkan pandangan-pandangan tertentu yang diberikan oleh beliau. Tapi bagi saya, yang penting ialah di 6 buah negeri ini, beliau juga telah melawat 6 buah negeri ini, beliau juga telah membuat beberapa pengumuman penting termasuk untuk menangani isu kos sara hidup, untuk bantu menangani isu banjir dan juga isu pembangunan. So itu yang kita perlu lihat. Janganlah kita ada satu sensitiviti politik yang melampau. Itu tidak baik untuk negara. So bagi saya, kita semua mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak bertahun-tahun dahulu lagi. So sebagai bekas Timbalan Perdana Menteri, sekarang kita nampak beliau sebagai Perdana Menteri. So kita telah melihat
telah memberikan satu tanggungjawab yang cukup besar dan cukup banyak risiko tau kita dalam tempoh yang terdekat ini. So saya harap beliau akan ada satu percaturan yang lebih terancang untuk menyelamatkan Malaysia dari kancah yang lebih buruk lagi selepas ini. Baik Datuk, kita nak melihat satu sisi lagi khusus di peringkat pembangkang pula. Faktor isu gelombang hijau, satu gelombang yang dikatakan sedang menjadi senjata utama buat Gabungan Perikatan Nasional khususnya bagi PRN ini. Persoalan saya kepada Datuk dalam konteks ini, PN juga dilihat amat yakin dengan sokongan daripada pengundi Melayu. Bagaimana pandangan daripada Datuk dan dalam konteks demografi ketika ini, gelombang hijau itu adakah memang kuat berlaku di semua 6 negeri ataupun hanya merujuk kepada beberapa kawasan sahaja? Ungkapan gelombang hijau ini terkeluar ataupun kita menyifatkannya sebagai gelombang hijau kerana kita melihat keputusan PRU yang ke-14 ke-15 yang lalu di peringkat parlimen, banyak kerusi parlimen yang dimenangi di kawasan majoriti pengundi Melayu oleh Perikatan Nasional khususnya Parti PAS. Itu yang menyebabkan ada yang pihak mengatakan terlalu yakin bahawa gelombang ini akan berterusan di PRN pada masa tingkat ini. Cuma bagi saya, gelombang ini perlu dilihat dalam banyak sudut. Yang pertama, jangan gunakan istilah gelombang ini untuk merisaukan rakyat Malaysia atau membuat sikap-sikap yang tidak baik untuk negara kita. Yang penting, setiap pengundi Melayu, Cina, India ada hak masing-masing untuk mengundi pasukan mereka, pilihan mereka, parti mereka. Itu hak mereka. Tapi yang penting ialah jangan kita gunakan sensitiviti keagamaan untuk meraih undi. Itu yang penting. Bagi saya, yang penting ialah gelombang rakyat. Gelombang rakyat perlu memastikan bahawa pilihan raya ini berlaku dalam keadaan yang cukup terkawal, adil dan saksama. Kerana yang penting saya nampak pilihan untuk Dewan Undangan Negeri ini, kita ada banyak pengundi luar. Mungkin dalam PRU yang ke-15 lagi, peringkat parlimen mereka telah mengundi. Tapi adakah mereka akan datang mengundi lagi untuk PRN yang untuk peringkat DUN? Kerana mereka justru jadi muak. So, kerana banyak kali kita ada pilihan raya, tapi ada yang tidak berubah. So, apa yang mereka dapat? Ini yang rakyat memang bimbang. So, itu yang cukup penting. Saya harap Parti Perikatan Nasional atau PN ataupun PH, mereka perlu sedar bahawa rakyat memerlukan satu pakatan yang cukup kuat untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dan juga negara kita. Itu yang penting kerana banyak sistem ini perlu dikawal secara baik dan secara tersusun, sistematik. Itu yang penting. Jangan gunakan politik ini untuk kepentingan untuk merebut kuasa. Itu yang penting. Baik Datuk, kita nak berakhir pula bagaimana tentang kesepakatan antara parti-parti yang mengikat gabungan masing-masing. PN jelas membutuhkan bahawa mereka selesai isu agihan kerusi. Walau bagaimanapun gabungan PHBN dilihat masih lagi agak tertekan sedikit berkaitan tentang pertindihan kerusi. Malah lebih menceritakan ada orang-orang mengatakan bahawa MIC, MCA sedang merajuk dalam situasi ini. Kalau kita rujuk dengan kenyataan-kenyataan daripada parti komponen di dalam Barisan Nasional sendiri, MCA juga pernah menyebut mahu memboikot PRN kali ini, tidak mahu menghantar jentera. Dalam konteks ini, sekiranya ia terus berterusan, bagaimana kesan kepada gabungan ini nanti? Yang pertama, Barisan Nasional perlu sedar. Mereka menerima satu keputusan yang paling terburuk dalam sejarah parti BN itu sendiri pada PRU yang ke-15. Tapi selepas berlaku pelbagai rundingan demi untuk menyelamatkan negara, mereka telah diberikan satu tali ayat untuk menyelamatkan politik masing-masing termasuk MIC, UMNO dan juga MCA. 3 parti trust dalam BN ini. So, mereka perlu sedar apakah kelemahan mereka. Jangan gunakan terlalu emosi untuk meraih kerusi ke apa sebagainya. Mereka perlu bangkit. Bangkit saja macam mana? Bangkit dari segi segala kelemahan yang telah berlaku pada PRU yang ke-15 di peringkat parlimen. Itu yang mereka perlu sedar. Janganlah gunakan PRN ini untuk mengungkit isu-isu yang tertentu yang boleh juga akan merosakkan sistem pentadbiran di peringkat pusat. So, setiap parti telah diberikan tanggungjawab di MIC, MC dan BN, UMNO. So, ini yang mereka perlu sedar dan perlu keluar dari sindrom penafian. Jangan terlalu angkuh, sombong. Tolong lihat apa yang telah berlaku pada PRU yang ke-15 di peringkat parlimen. Sekiranya mereka mahu bertanding di peringkat PRN nanti, mereka perlu ukur badan sendiri. Apakah kekuatan mereka yang mereka nak bertanding. Itu yang penting.
Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian ini. Kita akan dapat bersama dengan Datuk lagi dalam perkongsian akan datang berkaitan tentang analisis PRN yang akan berlaku pada penghujung Julai. Terima kasih sekali lagi. Datuk Anbu Mani Bala merupakan pengasis politik. Baik, sekian sahaja berita bernama waktu ini. Teruskan menonton saluran berita bernama TV. Assalamualaikum dan salam hormat.